Hai, nama saya Aiman. Saya ingin membincangkan mengenai kesan dualisme Cartesian dalam topik dekolonisasi ini. Apa itu dekolonisasi? Dekolonisasi bermaksud penjajah atau kemerdekaan. Dekolonisasi merupakan proses di mana tanah jajahan barat di seberang laut bebas dari negara penjajah. Dekolonisasi juga ialah proses berperingkat-peringkat dan bukannya secara kekerasan untuk beberapa tanah jajahan. Sejak permulaan abad 20, bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika mula bangkit menentang kekuasaan bangsa Eropah. Perjuangan ini dilakukan agar mereka terbebas dari segala kuasa negara asing. Kesan-kesan dualisme Cartesian. Pertama, Eurocentrisme. Kedua, Anthropocentrisme. Ketiga, egoisme. Keempat, egological. Eurocentrisme. Pemikiran Eurocentrik telah berkembang lebih awal. Ia merupakan istilah atau konsep moden yang dicipta oleh pengkaji sejarah pada kurun ke-20. Istilah Eurocentrisme merujuk kepada satu bentuk persepsi, prasangka, kepercayaan, pemikiran yang berpusatkan Eropah yang wujud dalam pemikiran masyarakat. Pada kurun ke-16, pemikiran Eurocentrik telah mula berkembang dengan jelas dan terbentuk sebagai satu teori utama di dunia. Selepas zaman imperialisme awal, yang menyaksikan pembukaan atau penaklukan benua Amerika oleh Christopher Columbus pada 1492. Columbus menghasilkan beberapa catatan memperlihatkan keagungan Eropah dibandingkan dengan kerendahan pribumi berdasarkan beberapa faktor seperti perbezaan agama, ras dan budaya. Pada kurun ke-19, pemikiran Eurocentrik telah menguasai sepenuhnya pemikiran golongan elit di Eropah, khususnya ahli falsafah zaman kesedaran yang mengulas tentang perkembangan dunia dan teori-teori kemajuan Indonesia. Perkembangan tersebut telah didorong oleh perubahan ekonomi dan politik yang pesat berlaku di Eropah melalui revolusi sosial dan industri serta penjajahan ke luar yang memberi kesan luas terhadap persepsi orang Eropah tentang kemajuan dan keunggulan diri mereka. Seterusnya ialah anthropocentrisme. Anthropocentrisme merupakan satu pandangan yang meletakkan manusia di tengah gelanggang dan menganggap manusia merupakan makhluk paling penting di muka bumi. Oleh sebab itu, bumi tidak henti-henti diterokai untuk mengaut keuntungan pribadi. Secara ringkasnya, anthropocentrisme menjurus kepada sasaran ekonomi yang menekankan keuntungan jangka masa pendek tanpa memikirkan keperluan generasi akan datang. Anthropocentrisme ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, iaitu onto atau ontos ada, logos ialah ilmu. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang berbahas tentang perkara yang ada. Antara ahli yang membahaskan falsafah ontologi ialah Aristoteles, Julius Martyr dan Bastiat. Contoh-contoh pertanyaan dalam ontologi. Apakah Tuhan itu ada? Kedua, adakah adanya ingatan dan emosi? Yang ketiga, jika Tuhan, ingatan dan emosi itu ada, bagaimanakah hubungan dengan pokok dan batu? Anthropocentrisme etika. Salah satu sebab manusia berperilaku buruk antara satu sama lain termasuk alam semula jadi. Yang kedua, memandang manusia sebagai pusat alam semesta sementara yang lainnya hanya sebagai alat memuaskan minat dan keperluan manusia. Yang ketiga, mendorong manusia untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan kepentingan tanpa memberi perhatian kepada pelestarian alam sekitar. Anthropocentrisme epistemologi. Epistemologi merupakan dua kata dari bahasa Yunani iaitu episteme pengetahuan dan logos ilmu. Ini merupakan salah satu cabang dari filsafat ilmu yang membicarakan asal, sifat, karakter dan jenis pengetahuan. Ia terkandung epistemologi barat. Perbezaan epistemologi barat dan Islam. Epistemologi barat, apa yang dapat diketahui adalah segala-galanya sejauh mana ia dapat diperhatikan secara sensual yang hanya terhad kepada bidang sains fizikal empirikal sahaja. Epistemologi Islam pula, pengasas ilmu bukan sahaja terhad kepada ilmu empirikal seperti fizik, botani, mineralogi dan astronomi tetapi juga non-empiris.
Yang ketiga ialah egoisme. Apa itu egoisme? Egoisme bermaksud sesuatu tindakan adalah betul dengan melihat kesan tindakan kepada individu. Individu yang pegang pada falsafah ini hendaklah mengambil keputusan yang memaksimalkan faedah pada dirinya sendiri. Teori egoisme juga berkonsep bahawa semua manusia melakukan suatu tindakan untuk kepentingan diri sendiri yang bertentangan dengan tindakan yang bersifat altruisme yang mengutamakan kepentingan orang lain. Contoh tindakan egoisme. Seseorang memilih untuk membelanja dirinya sendiri berbanding menerima ketabung kebaikan. Kedua, dalam situasi kebakaran, kita tidak menyelamatkan mangsa kebakaran kerana membahayakan diri sendiri. Egoisme psikologikal merupakan salah satu cabang egoisme deskriptif. Berpendapat bahawa segala perkara yang dilakukan adalah untuk faedah keuntungan diri sendiri. Segala perbuatan yang dilihat sebenarnya untuk kepentingan diri sendiri. Idea utama mula timbul di Eropah melalui penulisan Thomas Hobbes. Hobbes mengatakan bahawa segala perbuatan sukarela adalah egoistik. Egoisme etika. Egoisme etika menegaskan bahawa kita tidak harus mengabaikan secara mutlak kepentingan orang lain, tetapi kita patut mempertimbangkannya apabila tindakan itu secara langsung membawa kebaikan pada diri sendiri. Egoisme etika adalah berbeza dengan prinsip-prinsip moral. Ini adalah kerana tindakan tersebut didorong oleh nilai-nilai luhur yang sedia ada dalam diri, manakala dalam konteks etika egoisme, suatu tindakan adalah didorong oleh kepentingan peribadi. Contoh egoisme etika. Pertama, menyelamatkan mangsa lemas. Ia memang membahayakan diri sendiri, tapi kerana ganjaran dalam bentuk wang atau penghormatan, ia memotivasikan individu untuk melakukannya. Yang kedua, pergi ke luar negara membantu masa peperangan. Ia akan korbankan masa dan tenaga, tetapi kerana ganjaran dari pihak tertentu, seorang itu akan sanggup melakukannya. Egoisme rasional. Egoisme adalah falsafah yang berkaitan dengan peranan diri atau ego sebagai motivasi dan tujuan tindakan seorang individu. Rasional atau rationality pula bermaksud kualiti ataupun keadaan yang bersifat rasional, iaitu berdasarkan atau disetujui oleh akal. Egoisme rasional adalah dikenali sebagai mementingkan diri secara rasional. Keupayaan untuk hidup dengan kepentingan diri sendiri tanpa bertentangan dengan pendapat orang lain. Seorang yang tidak mengejar kepentingan diri adalah individu yang tidak rasional. Itu sahaja dari saya. Sekian. Terima kasih.